أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada malam ni bainal maghrib wal isya, ni antara waktu maghrib dengan waktu isya. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung lagi berkenaan dengan kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana kita dah baca banyak hadis pada kuliah sebelum daripada Ramadan, berkaitan dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada kepada Sayyidina Umar. Maka hari ni kita tengok pula berkaitan dengan pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni adalah khalifah yang kedua selepas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia nak wafat, dia pun bagi mandat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita tengok apa yang dia nak sebut di sini. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah kaum muslimin sesudah mendapat mandat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada hari Selasa 8 Jamadil Akhir 13 Hijrah. Pada tahun 13 Hijrah, hari Selasa, tarikh dia 8 Jamadil Akhir. Diserahkan mandat kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar jadi khalifah yang kedua lah selepas daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah yang pertama selepas daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok apa yang dia nak sebut di sini. Pada masa kekhalifahannya, pembebasan Islam atas beberapa wilayah kian meluas. Harta-harta yang diperoleh dari pembebasan itu pun semakin berlimpah. Pada masa kekhalifahannya pula, Baitul Maqdis dapat dibebaskan dan kunci-kunci Masjidil Aqsa pun diserahkan kepadanya. Antara kehebatan dan jasa yang dibuat oleh Sayyidina Umar adalah bila mana dia jadi khalifah, dia membebaskan wilayah-wilayah Islam. Dia lebih banyak masuk dan buat pembebasan. Saya selalu duk sebut, kalau kita belajar tentang sejarah ni, kalau dibandingkan dengan pemerintahan Islam dan juga pemerintahan Barat dia akan masuk dalam negara orang, dia akan buat penjajahan. Dia jajah. Dia tak bagi orang tu hidup dalam negara dia. Tapi beza dengan Islam bila masuk ke dalam satu negara, dia tak jajah negara tu, dia bebaskan orang. Kan, kalau nak masuk Islam, hang masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, hang bayar cukai, tak ada masalah. Hang boleh hidup dengan aman, hang boleh kerja dan sebagainya. Kita tidak menggunakan kekerasan. Itu beza pemerintahan Islam dengan pemerintahan Barat. Jadi Sayyidina Umar bila dia jadi khalifah, dia buat pembebasan terhadap wilayah-wilayah umat Islam tu lebih banyak. Dan dia berjaya mendapatkan harta-harta rampasan perang tu lebih banyak. Dan salah satu daripada jasa Sayyidina Umar adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni adalah masjid yang dibina
kedua selepas daripada Masjidil Haram. Lepas 40 tahun dibinanya Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik pergi ambil semayang. Dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Isra tu, Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi SAW ni dibawa berjalan oleh Allah Ta'ala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dinamakan masjid tu Masjid Aqsa? Masjid ni nama apa? Insaniyah. Masjid ni Masjid Ihsaniyah. Ihsaniyah kan Insaniyah? Ihsan kan? Masjid Ihsan, Ihsaniyah. Dia buat nama tu mesti ada sebab kan? Ada orang yang buat masjid Sayyidina Umar, ada orang buat masjid Umar bin Abdul Aziz, ada orang buat masjid Al-Mustaghfirin, Sungai Tiram masjid Al-Mustaghfirin kan? Buat nama macam-macam. Mesti ada sebab di sebalik nama. Maka kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Apa makna Aqsa tu? Aqsa tu maksudnya jauh. Maka dinamakan Masjidil Aqsa tu adalah nak menggambarkan bahawa masjid ni jauh daripada Masjidil Haram, jauh daripada Ahlul Mekah, jauh daripada orang Mekah. Orang Mekah ada satu masjid yang dekat dengan mereka, Masjidil Haram. Ada pula satu masjid yang jauh daripada mereka, adalah Masjidil Aqsa. Jauh dia lebih kurang dalam 1200 lebih kilometer. Daripada Masjidil Haram nak pergi Masjidil Aqsa 1200 lebih kilometer. Kalau naik unta pun rasanya dekat 2 minggu kot baru sampai. Kan? Kecuali kalau unta tu dia pakai enjin turbo tu cepat sampai kan. Kalau dia nak berjalan tu makan masa yang lama, belas-belas hari baru sampai. Kan? Jadi dinamakan Masjidil Aqsa kerana Aqsa tu adalah maksud sangat jauh daripada Masjidil Haram. Itu yang dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ni ada kemuliaan dia yang tersendiri. Kalau kita semayang di Masjidil Haram, pahala dia 100,000 pahala. Semayang di Masjidil Aqsa, semayang di Masjidil Nabawi, pahala dia 1000 kali ganda semayang. Dan semayang di Masjidil Aqsa, pahala dia 500 kali ganda semayang. Nabi sebut dalam hadis, dan Nabi kata kalau ada orang yang dia dapat tengok Masjidil Aqsa, dalam satu hadis riwayat sahih yang ada dalam kitab Al-Mustadrak riwayat Imam Al-Hakim, disebut siapa yang dapat tengok Masjidil Aqsa tu, itulah lebih baik daripada apa yang ada di dalam dunia. Kan? Lebih baik daripada dunia. Apa yang ada dalam dunia ni, kalau kita dapat tengok Masjidil Aqsa, yang itulah lebih baik. Maka Sayyidina Umar ketika mana dia ada kekuasa, dia usaha untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan hari ni Masjidil Aqsa patah balik berada dalam genggaman Yahudi. Kan? Bulan puasa orang nak pergi semayang pun dia babi kacau. Masuk tenang terajang, tu imam baca lama sikit buat tak puas hati, macam-macam ada benda yang tak puas hati. Maka kita umat Islam lah hari ni tak ada puasa. Kan? Kita tak boleh sedih, boleh marah, boleh doa, boleh yang tu, boleh yang ni. Ada pemimpin-pemimpin Islam yang berani bercakap dalam perhimpunan NATO ke apa tak tahu lah. Kan? Perhimpunan OIC ke apa ke, kita boleh kutuk secara terang-terangan, bagi satu tekanan pada Israel, yang tu setakat mana yang kita mampu buat. Kan? Kita tak mampu buat apa, kita kena rasa benci sebab masjid yang pernah dibebaskan oleh Sayyidina Umar kembali dijajah, dan kita yakin satu hari dia akan patah balik kepada tangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kena ada rasa sayang pada masjid, kena ada rasa teringin tuan-tuan. Nak pergi Masjidil Haram, aku teringin lah nak pergi. Kan? Buh dalam hati kita tuan-tuan. Dalam hidup kita, kita teringin nak pergi banyak tempat. Kan? Kalau tuan-tuan bagi peluang saya pun nak pergi tengok banyak tempat ke, nak pergi ke London ke, nak pergi Switzerland ke. Duduk lalu dalam Facebook, Switzerland tu kira aman gila. Syok tengok. Kan? Dengan ayak dia, dengan sungai dia, dengan lembu dia, dengan kambing dia, dengan rumput hijau-hijau. Kita rumput mau naik kuning kan? Kan? Tengok dia punya rumput hijau dengan cuaca, dengan suasana Allah relax ya.
Sini bawa kereta dalam Pulau Pinang, serabut Pulau Otak. Nah, kalau tuan-tuan bagi pilihan, saya pun nak pergi Switzerland. Kan, nak pergi tengok ke, tapi dah kita tak kaya duit tu dah. Tak mampu dah nak pergi. Kan? Tuan-tuan ada niat cadang nak pergi mana pun, dalam hati kita tuan-tuan letaklah niat aku nak pergi Mekah. Tuan-tuan dah sampai Mekah, tuan-tuan pergilah banyak kali pun. Saya pergi Mekah ni 12 kali je saya pergi. Mekah Madinah 12 kali. Tuan sudah 3 kali pergi. Tuan sudah 2022 3 kali saya pergi. Tahun ni insya-Allah bulan 8 ni ke bulan 12 ni nak pergi. Daripada 2016 sampai tahun ni saya dah pergi kat 12 kali, 2 ulang alik ni. Tapi 2 hari sudah bila saya tengok orang buat gambar Kaabah, kita rasa rindu. Aku ni macam lama tak pergi, padahal baru balik bulan 1 baru ni. Kan, aku rasa macam lama tak pergi. Kita akan rasa syok sangat tuan-tuan bila kita pergi Mekah, kita pergi Masjidil Nabawi, kita pergi buat ibadat di sana. Tu imam sana baca ayat Quran, kita duduk belakang dia punya semangat gila. Kan? Tu imam saya semayang di Masjidil Nabawi tu, tu imam tu baca Ali Imran, mau dekat 56 ayat. Saya duduk kira, saya duduk ikut belakang ni, mau kat 56 ayat dia baca. Sikit pun tak rasa boring. Cuba tu imam kita sehari isyak buat 56 ayat. Keluar mesti kena maki lah. Kan? Apa dah duk baca yang panjang kan. Ni dia baca 50 ayat tak rasa boring. Sebab dengan semangat orang ramai, dengan mikrofon, dengan yang tu, dengan yang ni. Semangat duduk dalam sana, jadi semangat. Jadi Sayyidina Umar ketika mana dia ada kuasa, dia guna kuasa dia lebih untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kita yang tak ada kuasa ni, letaklah dalam hati kita satu hari aku teringin nak pergi pijak Masjidil Haram ni. Aku teringin nak pergi Masjidil Nabawi. Aku teringin nak pergi berjalan di Masjidil Aqsa, nak pergi tengok Masjidil Aqsa. Sebab apa? Yang inilah yang disuruh oleh Nabi untuk kita bersusah payah pergi ke tempat tu. Kan? Dan dia kata apa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an adalah orang pertama yang digelari Amirul Mukminin. Kan? Orang pertama yang dapat gelaran Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang yang beriman. Dapat gelaran tu mula-mula dekat Sayyidina Umar. Kan? Sebelum Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dia tak panggil Amirul Mukminin, Sayyidina Abu Bakar tak. Dia panggil Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Gelaran Amirul Mukminin pertama kali diberi kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan orang pertama yang menetapkan kalender Hijriah. Kan? Sayyidina Umar antara orang yang pertama menetapkan kalender hijrah. Kan? Kalender hijrah ni tak ada masa zaman Nabi, tak ada. Kalender Masihi dah ada dah. Tahun 2023 tu, tahun ni dah ada dah. Masa sebelum zaman Nabi beranak pun dah ada dah. Kan 2023 tu, kalender Masihi. Tapi kalender hijrah ni tak ada. Lepas Nabi wafat pun tak ada kalender hijrah. Orang Arab dia 12 bulan tu ada dah. Muharram sampai Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah tu dah ada dah. Dah ada dah, Zulhijjah tu semua dah ada dah. Tapi tahun tak ada. Orang Arab punya style, tahun tu dia namakan tahun itu dengan peristiwa yang berlaku pada tahun. Sebab tu kita tengok bila tanya Nabi lahir tahun apa, semua orang dijawab Nabi lahir tahun Gajah. Pasal apa dinamakan tahun tu tahun Gajah? Sebab sebelum Nabi lahir berlakunya peristiwa tentera Abraha nak pergi serang Kaabah. Maka dinamakan tahun itu adalah Ammun Fil, tahun Gajah. Bila berlaku banjir besar dinamakan tahun tu tahun banjir. Bila berlaku kemarau yang panjang dinamakan tahun tu tahun kemarau. Bila banyak berlaku perang dalam tahun tu maka dinamakan tahun tu tahun perang. Kalau durian laku dalam tahun tu dinamakan tahun tu tahun durian. Faham tak? Ni musim-musim durian duk keluar saja teringat abang ya. Jadi tahun tu dia kait dengan peristiwa yang berlaku. Sampailah Nabi wafat pun tak ada kalender hijrah. Sampailah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah pun tak ada juga kalender hijrah. Maka bila mai zaman Sayyidina Umar lah orang pertama yang come up with idea dia. Dia kata apa? Kita ni kena buat kalender hijrah. Alasan dia apa? Alasan dia pasal dia banyak deal dengan negara-negara luar.
Dia duk hantar surat pi di Rom, pi di Parsi. Depa balas balik surat kerajaan, ada cok, ada tarikh, ada bulan, ada hari bulan, ada tahun. Kita balas balik surat depa, ada cok. Kerajaan Islam Sayyidina Umar Al-Khattab, kerajaan khalifah yang kedua ke apa lah. Tapi tahun tak ada. Tahun pakai tahun tu jadi apa? Tahun tu kalau banjir pun nama tahun banjir. Tahun tu perang banyak pun nama tahun tu tahun perang. Tahun tu kalau rambutan banyak pun nama tahun rambutan. Contohlah. Kan? Jadi Sayyidina Umar dia fikir-fikir, dia kata dekat, dia panggil semua sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar. Dia buat satu mesyuarat. Dia kata, aku ni ada idea nak buat kalender Islam. Hampa rasa macam mana? Bila mula-mula dia lontarkan pemikiran dia tu, semua sahabat bantah. Ada yang setuju, ada yang bantah. Yang bantah ramai. Tak boleh. Kita tak boleh pandai-pandai duk pergi buat satu kalender. Kalau benda tu penting dalam agama, Nabi dah buat dah masa Nabi hidup. Baca pula hadis, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua benda baru tu bid'ah, dan semua bid'ah tu masuk dalam neraka. Ada sahabat yang bantah. Sayyidina Umar pun bincang mai. Akhirnya sepakat semua sahabat. Okey, kita buat kalender Islam. Persoalannya, kalender tu tahun pertama nak mula bila? Tahun pertama nak mula bila? Maka sahabat pun bagi cadangan lah. Apa kata kita ambil tahun gajah? Tahun yang Nabi lahir, tahun tu jadi tahun yang pertama dalam kalender Islam. Jadi kita kena kira balik lah belakang sampai Nabi lahir tu, tambah mai kita, lah ni tahun berapa? Bincang mai, pandangan pertama ditolak. Cari pula pandangan kedua. Kita ambil lah tahun Nabi dapat wahyu di Gua Hira. Masa Nabi dapat wahyu, umur Nabi 40 tahun tu, kita jadikan tahun tu tahun yang pertama dalam kalender Islam. Bincang mai, tolak pula pandangan kedua. Mai cadangan yang ketiga, sahabat bagi cadangan. Apa kata kita ambil tahun yang Nabi wafat. Nabi meninggal tahun ni, kita jadikan tahun tu tahun yang pertama. Sahabat bincang mai. Dia kata, kalau tiap-tiap tahun kita sambut tahun baru, duk teringat Nabi wafat, duk teringat Nabi meninggal, duk sedih Nabi meninggal, yang tu tak ada positif energi. Kita sambut tahun baru kena semangat tinggi. Dia, kita sambut tahun baru macam-macam azam ada kan. Lepas 2 bulan melingkuk habis semua. Kan? Jangan kata 2 bulan, 2 minggu kan? Kita nak sambut tahun baru kena semangat baru. Nak sambut tahun baru kalau tiap-tiap tahun nak sambut Nabi meninggal, tak semangat untuk umat Islam. Mailah Sayyidina Ali bagi cadangan dalam mesyuarat tu. Sayyidina Ali kata, al-hijratu farqu bainal haqqi wal batil. Sayyidina Ali kata apa? Hijrahnya Nabi itu membezakan di antara satu perkara yang hak dan satu perkara yang batil. Bila Nabi pindah keluar daripada Mekah, yang ikut Nabi itu semua benar, yang tak mau ikut Nabi itu semua batil. Masa Nabi lahir, masih lagi ada batil di Mekah. Masa turunnya wahyu, ada lagi orang tentang. Tapi bila mana Nabi nak keluar pergi hijrah, waktu itulah membezakan yang mana Islam, yang mana kafir. Waktu itulah membezakan yang mana benar, yang mana salah. Maka saya cadangkan tahun pertama kalender Islam mulalah pada tahun hijrahnya Nabi SAW. Mereka pun kira kan, tolak tu Nabi hijrah sampai mereka tu yang ke berapa hijrah kan, saya tak ingat 11 ke 12 hijrah, tak ingat kan. Mereka kira-kira sampailah kepada hari ini 1444 hijrah. Siapa punya idea? Sayyidina Umar punya idea. Dah dapat dah tahun tu, dah dapat lah. Bincang pula di antara sahabat, nak mula bila? Nak mula bulan apa? Kalender Islam ni nak mula bulan apa? Orang Arab jahiliah dah ada dah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah dah ada dah. Orang Arab jahiliah duk pakai dah. Bulan pertama Muharram. Bulan yang last sekali Zulhijjah. Dah ada dah 12 bulan.
Kita orang Islam ni nak pakai bulan mana keluar? Bulan mana yang pertama? Sebab Nabi bukan hijrah bulan Muharram. Nabi hijrah bulan apa tuan-tuan? Sajalah tanya. Nabi hijrah bulan apa? Siapa ingat? Ustaz jangan duk tanya ustaz ceramah sudah. Okey saya tak tanya. Nabi hijrah bulan Safar. Sebahagian ulama kata Nabi hijrah pada bulan Safar, dan sebahagian ulama kata Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal. Sebab dia ada kira ni lah, malam 27 Safar tu Nabi masuk ke Gua Hira. Lebih kurang 3 malam setengah Nabi duduk dalam Gua Hira. Pada malam 1 Rabiul Awal Nabi keluar dari Gua Hira, Nabi pergi Madinah. Jadi Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal, dan Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Jadi ulama beza pandangan lah. Sebahagian ulama kata Nabi hijrah pada bulan Safar, sebab Nabi keluar pada 27 Safar. Dan sebahagian ulama kata Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal, sebab ambil kira Nabi keluar daripada Gua Hira tu pada malam 1 Rabiul Awal. Jadi ada dua pandangan di situlah. Safar pun betul, Rabiul Awal pun betul. Tapi pasal apa kita sambut Muharram? Kita sambut peristiwa hijrah pada bulan Muharram. Keluar terus daripada topik Nabi hijrah bulan Safar ataupun Rabiul Awal, tapi kita sambut bulan Muharram. Kenapa? Sebab sahabat bincang, kita nak mula kalender Islam bulan berapa? Sahabat kata Nabi keluar bulan Safar, gunalah bulan Safar bulan yang pertama. Bincang mai tak kena. Mai pula Rabiul Awal. Rabiul Awal dah ada dah Maulid Nabi. Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Bincang mai. Walaupun orang Arab jahiliah pakai Muharram bulan yang pertama, sahabat-sahabat ni pun nak pakai Muharram bulan yang pertama, tapi sahabat bukan follow Arab jahiliah lagu tu lah. Sahabat ada hujah dan dalil dia. Depa bincang mai, depa kata seluruh dunia manusia nanti berpusu-pusu pi ke Mekah pada bulan bila? Bulan Zulhijjah. Pi buat haji. Bila mereka buat haji di Mekah, mereka buat haji, apabila selesai haji mereka dan mereka dah mula nak pulang balik ke negara asal mereka, waktu tu Zulhijjah dia habis dah, nak masuk Muharram. Jadi sahabat kata, bila mereka telah selesai ibadat mereka dalam keadaan mereka dibersihkan dosa mereka oleh Allah Ta'ala, bila mereka nak mula hidup baru, mereka nak balik ke negara mereka, nak mula hidup baru, waktu tu dah mula bulan Muharram, maka baiknya kalau kita jadikan Muharram itu sebagai bulan yang pertama. Sebab tu yang kita duk sambut Muharram tu ma'al hijrah. Padahalnya Nabi hijrah pada bulan Safar ataupun Rabiul Awal. Tuan-tuan nampak tak kah? Nampak ha? Kalau nampak balik pergi cerita kat cucu, jadilah pahala untuk saya. Nak sampaikan ilmu yang bermanfaat. Betulnya Nabi keluar bulan Safar. Cucu tanya, "Tok, Nabi hijrah bulan apa?" Ustazah suruh tanya. Tok tahu. Ada dua pendapat. Satu kata Safar, satu kata Rabiul Awal. Pasal apa? Nabi keluar Khamis malam Jumaat. 27 malam, 26 malam 27. Nabi duduk dalam Gua Hira, Gua Sur tu 3 malam setengah. Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Isnin Nabi keluar daripada Gua Sur. Jadi lebih kurang hampir 4 malam Nabi duduk dalam Gua Sur. Khamis malam Jumaat, 26 malam 27, satu malam. 27 malam 28 malam kedua. 28 malam 29 malam ketiga. 29 bukan malam 30. 29 malam 1 Rabiul Awal Nabi keluar daripada Gua Sur tu, Nabi berjalan pergi ke Mekah. Tuan-tuan nampak tak? Nampak tak? Tentu Safar tu hanya 29 hari saja. Kalender Islam 29 ataupun 30. Tak ada 30, 31 tak ada. 29, 30. Jadi kebetulan tahun tu bulan Safar hanya 29. Jadi pada malam 29 malam 1 Rabiul Awal Nabi keluar daripada Gua Sur dan Nabi pun lanjutkan perjalanan. Jadi ulama ada dua pandangan. Ada sebahagian yang ambil Nabi keluar daripada rumah malam 27. Ada yang ambil pandangan Nabi keluar daripada Gua Sur pada malam 1 Rabiul Awal. Itu penjelasannya. Biar kita faham supaya kita sampai. Ni cucu tanya, tu Nabi hijrah bulan apa? Saat tu fikir September ke Ogos ke?
Yang tu sir. Nampak tak? Biar bagi kita faham sejarah Islam tu sikit, supaya kita dapat sampaikan ilmu yang bermanfaat. Jadi orang pertama yang buat kalender hijrah ni adalah Sayyidina Umar. Dan orang pertama yang membuat Baitul Mal, Sayyidina Umar lah antara orang yang disebut di sini orang pertama yang buat Baitul Mal, yang mana harta-harta duit tu diberikan kepada fakir miskin. Dan orang pertama yang menjemaahkan orang-orang untuk mengerjakan solat malam pada bulan Ramadan, dialah orang pertama yang buat untuk apa? Mengerjakan solat malam di bulan Ramadan. Dan sebab tu ada semayang yang kita tak boleh buat berjemaah. Kan? Ada semayang yang disuruh kita buat seorang-seorang, antaranya semayang tahajud. Nabi kata sallu bil lail, semayanglah kamu di waktu malam, wan nasu niyam, ketika mana manusia lain tidur. Kita mai bulan puasa, kita bangkit ramai-ramai, kita mai semayang jemaah tahajud. Salah ke tak salah? Tak salah pun. Ulama kata boleh. Pasal apa boleh? Sebab dengan buat berjemaah itulah kita jadi semangat. Tumpang semangat. Nak harap esok pagi kita bangkit seorang-seorang, memang jahanam lah. Tak ada tahajud lah, sedang-sedang subuh habis kan, kalau nak harap kita seorang-seorang. Tapi bila kita buat secara berjemaah, bila saya mula-mula dulu lah tahun 2009, 2010, waktu tu rakam phone ni semua tak ada lah. Masa tu jadual kuliah buat atas tangga masjid daripada photostat jadual kuliah tu sebulan ya, buat atas tangga masjid. Habis semayang Jumaat orang dikutip, lah ni ada zon kuliah lah, esok kuliah di mana, malam ni keluar kan, Saib ke apa ke, keluar jadual khutbah Jumaat di mana ni, main rakam lah, macam-macam rakam mana. Masa tu saya ceramah tu tak ada siapa main pun. Jadual kuliah kira buat atas tangga masjid lah kan. Sehari mereka main hantar karipap, jadual kuliah tu lah jatuh dibalut karipap tu kau balik kan. Kan lagu tu lah tuan-tuan. Masa tu ada satu masjid kat Penanggal tu panggil saya, Ustaz boleh jadi imam tak Qiyamul bulan puasa? Saya dengar nak pergi sampai Penanggal pukul 3 pagi, saya duk fikir 15 kali tu kan. Ni apa dah pagi-pagi aku nak celapak pergi Penanggal. Tapi dah mereka panggil suruh jadi imam, pergi juga. Saya pergi dengan motor. Saya sampai saya kata mana punya kokoat punya tempat ni tak tahu. Anda tahu kokoat kan? Mana punya tempat pun tak tahu lah. Ya Allah punya gelap, gelemak ni, lampu pun tak ada, apa pun tak ada. Saya fikir tak apa, bulan puasa tak ada hantu kan. Saya pun duk pergi lah tuan. Saya sampai, saya keluar daripada Penang. Masa tu saya duduk di Penang. Saya keluar daripada Penang 2:30 pagi kot. Saya sampai sana lebih kurang 3 suku 3.20. Program mula 3:30. Saya pun semangat lah pagi tu tuan. Nak jadi imam Qiyamul ni. Sampai tuan, Tok Bilal dengan Tok Imam yang ada. Tok Bilal dengan Tok Imam yang ada. Kan? Siapa benda tak? Tok Siak dia mai buka pintu dia belah. Sa'i subuh dia kata dia mai lain. Tok Imam kena mai lah, segan kan, takkan Qiyamul Tok Imam tak ada, tak syok lah. Tok Imam mai. Tok Bilal dia mai bersama sebab Sa'i dia nak abang kat makmum. As-salatu jami'ah. Dia nak abang tu lah. Member pun lepas 2 rakaat hilang kawan tu, sakit perut. Tinggal 2 orang 3 orang lah. Laki ada 2-3 orang, perempuan ada 5-6 orang. Makcik-makcik mai dalam gelap mai. Tu masa tu tuan. Bila abang kata buat Qiyamul mana masjid pun bulan puasa, waktu tu orang duk start buat Qiyamul secara berjemaah. Abang bila mana masjid pi pun buat makan untuk 50 orang, yang mai 15 orang lah. Lagi 25-30 bungkus tu tak tahu nak buat apa. Kan nasi duk pening kepala ni sok nak habis lah. Makan duk ada belum nunggu. Sebab yang mai 15 orang lah. Yang mai 20 orang. Tapi lepas belas-belas tu tuan-tuan program tu duk jalan di merata masjid. Lalu tuan-tuan tengok Qiyamul mana-mana masjid pi pun makan 150 orang, yang mai 200 orang. Lagi 50 bungkus tak cukup. Tok Siak kena lari pi bungkus yang si kanak. Lagi 50 bungkus. Dia mai-mai Tok Siak duduk kira. Tok Siak tak ada nak semayang tahajud ke, hajat ke, taubat ke, apa pun tak ada nak. Tok Imam duduk belakang, dia duduk wirid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia kira. Dia kira sah pertama sah pula. Dia pergi sah perempuan pula. Dia tengok pula berapa orang.
Berapa perempuan dah, dia kira-kira, Allah sir, dia kata, makan order 150 ya Ustaz. Jemaah duk ada pagi ni 220 orang, lagi 70 mana nak cari. Dia pederai yang motor pergi bungkus nasi. Nasi pun lok mau habis. Dia order nasi dengan bendi ya. Jadi ya nasi dengan bendi tu pun kan dia nak bagi makan kok. Tuan-tuan, tu zaman lah. Pasal apa? Sebab benda tu terbiasa. Kan? Jadi kadang-kadang kalau ada orang dia marah, mana boleh buat tahajud berjemaah? Tak kena lah. Kan? Betul, sunatnya kena buat seorang-seorang. Kan? Ada sembahyang sunat yang digalakkan untuk buat berjemaah. Ada sembahyang sunat yang digalakkan untuk buat seorang-seorang. Tapi ada ketikanya yang buat seorang-seorang tu, kalaulah dengan tujuan untuk mengajar. Satu hari ada satu hamba Allah tu dia tanya kat saya lepas kuliah. Dia kata, Ustaz, saya boleh tak saya buat sembahyang berjemaah solat sunat duha berjemaah, sebab saya nak ajak cucu saya bagi biasa sembahyang duha tu. Jadi saya dibuat berjemaah dengan cucu saya. Saya kata dia boleh, tak ada masalah, buat. Lepas kuliah tu ada satu abang tu dia memang, Ustaz, duha mana boleh buat jemaah ni, bid'ah Ustaz, Nabi tak ajak. Saya kata betul, duha tu bagusnya buat seorang-seorang. Tapi dia buat tu dengan tujuan nak ajak cucu dia. Apa salah dia buat jemaah ajak cucu dia sekali? Tak ada masalah pun. Ulama membenarkan benda tu dengan tujuan nak mengajar, sebab nak bagi budak tu biasa, maka dibuat secara berjemaah dibolehkan. Walaupun sembahyang tu sembahyang sunat yang lebih baik kita buat seorang-seorang. Kan? Jadi benda tu kita kena faham. Orang pertama yang berani buat satu perubahan. Perubahan tu kena buat dalam ruang lingkup hukum hakam Islam. Tak boleh buat perubahan tak tentu lah. Macam orang ni jadi di Indonesia kan. Tuan-tuan tahu jadi apa? Kan? Sembahyang pergi campur lelaki perempuan lah. Kan? Perempuan dia buat depan, sebelah perempuan belah sini, lelaki belah sini. Jarak dia macam COVID. Jarak. Yang biasanya bini dia duduk dalam saf lelaki. Sampai dia. Saya pun tengok pening. Tuan-tuan tahu ke tak tahu ni? Saya pun awal tak tahu. Saya pergi kuliah, dia tanya, Ustaz, apa hukum orang ni, mereka ni perempuan baca khutbah raya Ustaz? Saya tak biar betul. Dia tak betul. Ustaz tak tengok lah. Saya tak, mana dah nak tengok, duk kalut raya. Kan? Orang panggil jamaah raya, rumah terbuka. 2 minggu sudah saya ada rumah terbuka 21 tempat, sampai tak tahu nak pergi mana. Satu hari 21 rumah. Saya jadi jam. Mampu aku mana aku nak pergi. Daripada Kulim sampai Batu Kawan ni. Kan? Orang panggil jamaah raya, tak tahu nak pergi mana. Mana ada masa nak pergi tengok perempuan khutbah ke tak khutbah ke tak tahu. Pergi kuliah ada orang tanya, Ustaz, perempuan khutbah? Saya tak biar betul. Nabi tak buat, sahabat pun tak buat. Tak betul Ustaz. Saya pun balik pergi cari rupanya yang tu pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara yang ada di Indonesia, dia buat ikut kepala otak lah. Bila ditanya dia, orang Kementerian Agama pergi tanya, ikut mazhab mana ni? Dia kata, saya ikut mazhab Soekarno. Dia ikut kepala otak lah. Kan? Dia ikut mazhab Soekarno. Bila masa Soekarno ada mazhab? Tuan-tuan tengok ni. Ni dia nak buat satu pembaharuan, tapi pembaharuan dia totally wrong. Totally terkeluar daripada sunnah Nabi SAW. Yang itulah nama bid'ah. Yang nama bid'ah ni apa tuan-tuan? Tiba-tiba ada ustaz main mengajar. Dia kata, tuan-tuan, kita duduk akhir zaman dah ni. Jadi kalau tuan-tuan nak iman tuan-tuan jadi kuat, maghrib kena semayang 5 rakaat. Yang tu baru bid'ah. Sampai kiamat maghrib kena 3 rakaat. Tuan-tuan nak pergi musafir, maghrib tuan-tuan boleh potong qasar. Qasar jadi berapa? 1,5. Yang tu bid'ah. Faham tak? Yang tu nama bid'ah. Mana ada maghrib boleh qasar? Yang boleh qasar Zuhur, Asar, Isyak. Jadi kalau ada ustazah yang mengajar, boleh qasar maghrib maupun penampang ustazah. Tak ada lah ustazah cakap lagu tu. Contoh. Pasal apa? Waktu tu dia buat bid'ah yang bercanggah dengan dalil-dalil yang sahih yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tapi bila mana dianjurkan sembahyang berjemaah, ini antara apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada bulan Ramadan. Ramai orang. Bagus tuan-tuan. Saya perhati banyak masjid tahun ni, 2 tahun sudah, 2-3 tahun ni, saya tengok banyak orang yang istiqamah sampai hujung-hujung Ramadan. Dulu mula yang diramai hari mula. Hari mula ramai. Hari kedua ramai. Hari ketiga kuih duk kurang.
Kan hari ke-15 lagi jahanam lah. Tapi lah ni ramai tuan-tuan. Bagus tuan-tuan, pergi maraton masjid tengok, ya Allah, banyaknya orang, alhamdulillah lah. Daripada mula tu memanglah korang hari mula tu penuh dari belakang. Sampai dalam kolam air lepas sembahyang. Hari mula lah. Kan hari kedua, hari ke-15, hari ujung-ujung mau kolam air mau dah steady balik dah, air mau dah balik lah. Kan dia makin kurang. Tapi baguslah tak macam dulu kan. Dulu tinggal satu saf lah ni tak 5 saf, 6 saf. Ada yang istiqamah sampai habis. Tu satu petanda yang baik. Siapa dapat pahala ni? Sayyidina Umar lah. Dia yang mula-mula anjurkan sembahyang tarawih berjemaah. Kan itu antara kelebihan Sayyidina Umar. Dan dialah orang yang pertama yang membuat dewan-dewan dan membuat pejabat-pejabat. Kan orang pertama yang buat dewan dan pejabat-pejabat ni adalah Sayyidina Umar. Di zaman pemerintahan Nabi banyak semua berlaku dalam masjid ya, di dekat-dekat masjid dan sebagainya. Tapi mai Sayyidina Umar dia buat dewan dan dia buat pejabat-pejabat. Dan orang yang pertama yang membangun beberapa kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mesir, ya. Antara orang pertama yang buat kota-kota besar di Mesir, di Kufah, di Basrah, di Jazirah adalah orang pertama. Dan orang pertama yang berjaya membebaskan beberapa wilayah baru. Dengan hebatnya Sayyidina Umar ni, dia gunakan kekuatan tentera dia untuk membebaskan wilayah-wilayah baru. Dia cepat perkembangannya. Kan? Dia kembang, dia laju, move. Dia berjaya membebaskan banyak wilayah-wilayah dan bagi dapat wilayah tu dalam kekuasaan pemerintahan Islam. Itu kehebatan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar juga adalah antara orang yang pertama yang membuat gudang penyimpanan tepung, kurma, kismis dan makanan-makanan lain yang diperlukan untuk menolong musafir yang kehabisan bekal. Sayyidina Umar antara orang yang bila mana dia jadi khalifah, dia buat gudang-gudang, dia buat gedung-gedung. Untuk apa? Untuk nak simpan tepung, kismis, kurma. Tu untuk apa? Nak buat berniaga? Tak, bukan buat berniaga. Untuk nak bagi dekat orang-orang susah. Untuk nak bagi kepada orang-orang yang bekal-bekalan mereka habis di tengah jalan. Tuan-tuan duduk di negara Arab, tuan-tuan tahu lah. Kan? Duduk di Malaysia, tambah-tambah duduk tang Pulau Pinang, mana corner tak ada nasi kandar. Betul tak? Every single corner ada nasi kandar. Sampai mereka buat lawak, mereka kata apa? Mamak tak boleh main bola. Sebab mamak main bola, kalau dapat corner, dia buka nasi kandar. Kan? Kan? Dalam bola kan ada corner kan? Dia tak boleh main bola. Dia tak dapat corner, dia buka nasi kandar. Kan dia tenang bola, dia dapat nasi kandar, dia buka nasi kandar. Tuan-tuan duduk Pulau Pinang, tuan-tuan tak rasa. Bila tuan-tuan duduk di Mekah, tuan-tuan pergi negara Arab, satu-satu tempat, nak pergi satu-satu tempat tu, kedai pun tak ada. Kan? Padang pasir kan, zaman dulu, tak lah pergi pun kadang-kadang duduk serabut kepala. Kan? Tak lah ni duduk atas highway pun, tiap kali pergi umrah, highway tu makan satu tu lah. Simbangan dia kata, tahu tak, RNR ni, hantar ada daripada zaman bila? Daripada zaman 70-an kami duk main, satu nasi ni lah kami duk makan. Saya kata aku pun tak pernah kan, aku ingat baru 3 kali atau ni aku makan nasi ni sampai naik cemui. Baik nak berhenti makan tadi tu, Allah tak ada kedai lain. Kan, mula kena seronok kena nasi Arab. Kan, bila dia ulang ni, kedai ni yang berhenti, carilah kedai lain sama. Dia kata tak ada ustaz, tang sini yang RNR yang ada nasi. Kita kalau daripada Penang pergi sampai Kuala Lumpur, pilih mau apa. Daripada Penang nak pergi KL boleh pilih mau apa. Tang mana nak makan nasi lemak sedap, berhenti tang Simpang Pulai nasi lemak sedap. Berhenti tang Sungai Perak, kuih pau sedap. Berhenti tang Tapak, roti dia sedap. Berhenti tang Sungai Buloh, ada sate kacang. Tak apa mau. Kan, pilih ya nak berhenti makan tang mana. Daripada Penang, tak nak sampai KL, mengah perut. Duduk di negara Arab, dari satu tempat, nak pergi satu tempat, bekalan tak ada. Maka Sayyidina Umar antara orang yang pertama yang dipikir, kalau orang duk musafir jauh-jauh ni, kalau mereka kehabisan bekalan ni, macam mana dia nak buat? Maka dia pun binalah gudang-gudang. Dia letakkan gudang-gudang tu, kadang-kadang dia buat di tengah-tengah jalan, di tepi-tepi jalan. Untuk apa? Supaya orang yang musafir tu, mereka boleh ambil bekalan di situ sekiranya mereka kehabisan bekalan.
Kan? Jadi kita ni tuan-tuan, kita kena ikutlah apa yang sahabat Nabi buat. Saya seronok tengok masjid si usuk baru ni. Minggu sudah semua kan panas gila-gila. Minggu ni nampak macam okey sikit kan. Duk hujan lah apa apa. Tu pun tadi tengah hari panas lah. Dia buat apa? Dia buka aircon masjid daripada Zuhur sampai Asar. Daripada pukul 12 tu dekat kanan Zuhur dia buka aircon masjid sampai Asar. Masjid si usuk buat benda ni. Dia buka, dia tinggal. Jadi mana-mana rider motor, Food Panda ke, Grab Food ke, apa macam-macam lah, Lala Move lah, macam-macam rider dah kan. Yang mereka duduk melila tengah jalan, kalau rasa panas, mereka boleh singgah, main duduk, relax dalam masjid. Mereka nak baring siap ke, mereka nak relax siap ke, nak pejam mata sandak kat tembok siap ke, mereka nak duduk itikaf ke, sementara nak tunggu Zuhur dan sebagainya. Lepas Zuhur, mereka tak ada job lagi, duduk tunggu baru orang nak order kat mereka. Tak mereka nak keluar, mereka boleh jadikan masjid tu transit untuk mereka meringankan bebanan mereka yang tengah duduk panas tengah hari tu, boleh main duduk lepak dalam masjid. Takat mana yang kita mampu buat, tuan-tuan? Kawan saya buka restoran baru ni, dia buat bagi makan, bagi minum ayak percuma dekat rider motor ni. Kan, mana rider motor yang tengah musim panas-panas hampa duk cari rezeki yang halal, hampa duk hanyut tengah jalan hampa boleh main kedai kami, hampa boleh singgah minum ayak free. Dia bagi ayak free lah kat dia. Hampa main lah, claim lah, kami bagi ayak free dekat hampa. Dia buat konsep tu. Jadi tuan-tuan, kita boleh buat takat mana ikut kemampuan kita. Sayyidina Umar dia buka gedung untuk nak bagi makan dekat fakir miskin. Kan? Sebab apa? Sebab mereka sangat faham dengan agama. Agama ajak apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapakah orang yang mendustakan agama? Siapa dia orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama bukan orang yang hina Quran, bukan orang yang caci maki agama, bukan yang tu yang diletakkan utama dalam Quran. Yang diletakkan utama dalam Quran, orang yang mendustakan agama adalah orang yang mengherdik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tak bagi makan kepada fakir miskin. Itu yang diletak utama. Orang yang mendustakan agama, anak yatim dia buat lebih-lebih kurang. Mak tu dalam keluarga kita, dalam adik-beradik kita, dalam kenalan kita, dalam kawan-kawan kita, tiba-tiba bapak dia mati tengah jalan, accident. Apa yang kita buat tuan-tuan? Kita pergi tak cari anak-anak dia. Kita pergi tak rumah. Pakcik dengar kata bapa accident berapa minggu sudah. Betul pakcik. Kami semua sekelip mata jadi anak yatim. Apa yang pakcik boleh tolong? Apa yang pakcik boleh tolong? Pakcik bukan boleh tolong semua. Takat mana yang pakcik boleh tolong, pakcik tolong lah. Yang mana pakcik tak mampu, pakcik pergi minta lah kat kawan-kawan, suruh tolong ke, bawa pergi pejabat zakat ke, bawa pergi jabatan kebajikan masyarakat ke. Channel mereka pada channel yang betul, yang boleh tolong mereka dan sebagainya. Apa saja kita boleh buat tu tak? Kita pun bukan duit banyak, senang-senang boleh pergi lempak 5,000. Ya, tak limpak 5,000 pun bukan 5,000 tu sampai mereka besar boleh selamatkan mereka. Tak. Tapi apa benda yang kita boleh tolong mereka? Ya? Kita ni adalah jawatan sikit. Mereka duduk rumah sewa, bapak mereka kerja sebulan kena bayar 800,000. Tengok bapak mereka balik kerja mati insiden. Kita pula pengungsi JKK. Kan? Kita tak apalah, mai pakcik tolong lah, tak ada doa rumah sewa 800 sebulan mahal. Pakcik tolong ambil pergi duduk rumah 100. Kan? Dia bagi sewa 100 ringgit yang kerajaan. Ada sini rumah 100. Sini ada? Tak ada kan? Belah Tanjung ada. Kan? Belah Tanjung ada, belah seberang Perai ke mana? Tak ada kan? Cari lah, main-main pergi duduk lah, rumah murah-murah sikit. Tak apa, pakcik tolong bayar setiap bulan. Nak ada orang, dia punya kepala otak dia nampak macam tu. Macam mana dia nak tolong anak yatim? Macam mana dia nak tolong orang susah? Ada satu hamba Allah ni, dia tolong orang susah ni dengan dia bayar duit rumah sewa kawan tu tiap-tiap bulan. Kawan tu tak mampu nak bayar duit rumah sewa. Dengan cacat, kaki tak ada, kudung kencing manis, duk seorang-seorang, laki mati, anak pula tak ada. Nasib orang ni kadang-kadang tak sama tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang alhamdulillah Allah bagi anak berderet-deret, pening kepala nak bagi besar mereka. Tapi bila kita dah tua dah, ada jugalah anak nak main tukar pampers kita, nak main. Ada orang kahwin betul-betul tak ada anak tuan-tuan. Saya jumpa satu makcik tu, dia tak ada anak. Kemudian laki dia mati. Laki dia mati, lepas dia potong kaki. Kaki dah potong. Duduk atas wheelchair nak pergi mana pun tak ni. Tak ada berapa lama laki pula mati. Duduklah seorang-seorang di rumah, tak tahu nak buat apa. Nak keluar pergi kerja tak boleh.
Nak tinggal rumah tak boleh, nak bangkit jalan susah, nak urus diri susah. Last sekali dia buat satu keputusan. Dia minta tolong jiran sebelah rumah. Aku bagi duit kat hangpa tolong pergi beli beras, hangpa tolong beli ikan bilis, hangpa tolong beli telur, hangpa tolong beli plastik and paper. Aku ni bungkus nasi lemak ni, hangpa tolong Ustaz pergi hantar di kedai. Aku ada jugalah pendapatan. Larat mana dengan kaki kudung nak bungkus nasi lemak tu lah. Larat mana dia nak masak satu periuk nasi lemak. Hari-hari dia buat kerja tu. Nasib bila dapat jiran pun bagus. Bila dapat kisah tu kat hamba Allah ni, dia kata apa? Tak apa makcik terus lah menjaga nasi lemak, tapi makcik tak usah fikir lah pasal bak rumah. Rumah berapa sebulan? 350. Tiap-tiap bulan saya bayar. Saya bayar makcik. Penting makcik duduk, makcik cari duit untuk makcik sudah. Elektrik berapa? Elektrik lebih kurang RM50, RM30, RM40. Saya bukan rumah ada aircon pun, B40 lah. Panas kan tak panas kan? Kipas angin serupa tu juga lah. Kan agak panas air masuk dalam, pergi mandi kena air sejuk lah. Kan? Dia kata tak apa, makcik punya minyak, makcik punya elektrik pun saya bayar, makcik punya air pun saya bayar. Makcik fikir cari duit untuk makcik makan dia. Ada orang dia boleh buat lagu tu. Saya bila dengar lagu tu, saya fikir, berapa lama makcik tu nak hidup? Kena makcik tu hidup 99 tahun, mampu kan? Bulan-bulan 300, 300. Saya tanya kat kawan tu, dia kata tak apalah Ustaz, Allah dia bagi rezeki kot lain. Kita bagi dia 300.5 bayar dia. Dan kawan tu dia buat apa? Bukan dia bayar tiap-tiap bulan. Dia telefon rumah tu, dia bagi nombor akaun, saya bayar terus untuk setahun. Dan 6 bulan dia bayar lagi setahun. Dia bayar setahun. Dia bayar orang siap-siap. Dia kata kat owner tu, kalau makcik tu dah mati, yang kena bayar balik duit aku. Kan? Aku nak bayar kat orang lain pula. Kan? Ada orang, dia ada kemampuan. Dia boleh buat lah lagu tu. Ada orang yang tak mampu nak bagi 300.5, dia tolong pergi kedai lah kat makcik tu. Dia beli beras. Bantu takat apa yang boleh kita bantu. Kan? Kita bantu orang yang susah. Sebab apa? Yang ni yang disuruh dalam agama. Sayyidina Umar buat macam tu. Dan dia kata apa? Kita baca sikit ni. Umar juga yang membuat gudang makanan di jalan antara Mekah dan Madinah untuk membantu orang-orang yang kehabisan bekal di jalan itu. Umar lah yang mengeluarkan kaum Yahudi dari Hijaz ke Syam, dan yang mengeluarkan kaum Nasrani daripada Najran ke Kufah. Umar pula yang memindahkan makam Ibrahim yang sebelumnya menempel di Kaabah ke tempat seperti yang kita saksikan saat ini, dan tujuannya tidak lain untuk meluaskan jalan orang-orang yang bertawaf. Lama waktu masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab adalah 10 tahun 6 bulan dan 4 hari. Berapa lama Sayyidina Umar jadi khalifah? 10 tahun 6 bulan 4 hari jadi khalifah. Kan? 10 tahun 6 bulan 4 hari jadi khalifah. Kan? Panjang jugalah. Dan lebih panjang daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Jadi itu antara kelebihan Sayyidina Umar lah. Kan? Dia bawa keluar Yahudi daripada Hijaz, dia bawa keluar kaum Nasrani daripada Najran, dan dia buat gudang di antara jalan Mekah dan ke Madinah supaya orang-orang yang susah boleh ambil bekalan makan. Kan? Jadi banyak masjid lah ni pun buat kan. Bola satu peti apa, bola beras tadi tu, bola susu, bola gula. Kan? Dia habaq, dia buat tadi tu. Kalau hampa perlu, mai ambil beras. Hampa perlu, mai ambil gula ni. Hampa perlu, mai ambil susu stin. Esok pagi mai semua rapat. Kan? Bersibah depa main malam, depa balai semua. Kan? Depa balai semua, bukan buat nak balik pergi rumah nak pergi makan tau. Dia balai, dia pergi jual. Dia jual, dia dapat duit, dia buat apa? Dia beli ais syabu. Kan? Yang ni yang dia buat. Saya pernah tolong satu hamba Allah. Dia ada rumah PPRT ni. Dia main minta tolong, dia kata, Ustaz, saya susah lah, yang tu lah, yang ni lah. Saya kata tak apalah, saya tolong cakap dengan pengurusi JKK tu, kami tolong apa yang boleh. Ada kawan-kawan bantu lah. Pergi tengok rumah dia, kesian. Anak-anak duk, satu tikar minyak pun tak ada. TV tak usah cerita lah. Baju pun atas lantai lah, almari pun tak ada. Punya susah. Kita pun tengok kesian. Kita buat apa? Kita mempakat kawan-kawan 2-3 orang YB pun tolong lah, yang tu lah, yang ni apa semua. Kita pergi bantu rumah dia. Hantar bekalan makanan, beli almari baru, perbetui pintu rumah dia, tikar minyak, beli satu dapur bagi kat dia, beli beras, pergi beli tong gas bagi kat dia, semua bagi lengkap. Pasal dia habaq kesian anak-anak saya. Pagi pergi hantar tuan-tuan, saja petang saya pergi tengok.
Petang, tikar minyak pun tak ada lah. Bukan kata tonggas dapur berai mau. Semua tak ada. Saya tanya mana pergi barang ni semua? Tadi pagi dah. Dia kata bapak pergi jual. Saya kata bapak pergi jual macam mana? Dia kata pasal bapak dia nak beli ais, dia nak beli syabu. Cari tak jumpa tu tak, lari hilang pergi mana? Kita dah tolong bantu, dia tak buat dengan cara yang betul. Ada juga orang perangai dah betul. Ada orang kadang-kadang perangai duk main minta duit dekat orang lah. Yang betul-betul susah dah. Kadang-kadang kita pun, kadang-kadang saya pun takut lah. Baru ni saya buah minyak dekat mana, dekat perai tu. Tengah-tengah duk buah minyak malam lah, lepas kuliah 9.30 tengah duk paham minyak tu, main satu motor. Terus main kat kita. Banyak kita datang Caltex tu, terus dia main kat kita. Main-main terus kata ustaz. Dia tak panggil ustaz, dia kata adik, nak minta tolong sikit boleh? Minta tolong apa? Tolong beli susu anak saya boleh tak? Bini saya baru lepas bersalin di hospital. Saya pun tak tahulah nak beli susu. Bini saya suruh beli susu, saya pun duit tak ada lah, yang tu lah, yang ni lah. Susu satu kotak tu kan, bukan RM5. Paling bodoh pun RM30 ke atas. RM21, 8 kupang, RM25, RM27. Lagi yang susu canggih-canggih tu tak, ada 5G. Anak tu minum, terus boleh connect dengan wifi. Kan? Terus jadi cerdik lah ni yang susu. Sebab tu harga mahal. Kan? Jadi susu pun bukan murah-murah. Susu pun mahal-mahal lah. Dia main minta, tolong lah bagi Ustaz. Kita pula dalam poket tinggal 50 lah. Kena pergi bank tu ambil duit. Kan? Balance tinggal 50, tak maulah bawa duit banyak-banyak poket. Mau lah pergi ambil di bank lah. Balance tinggal 50 lah. Dia kata boleh lah. Saya tak berapa nak pakai. Dia kata lebih kurang dalam 30-40 ringgit. Dia kata nak beli pampers lagi. Bini bawa bersalin ni. Kita pun duk fikir sebelum aku nak bagi ke tak mau, bagi ke tak mau. Ada tak rasa ragu-ragu kan? Takut Zai jenis ranjau aku lah. Kan? Zai jenis perkenal aku kan? Dia jual aku 3 sedik, mampu aku. Kan? Dia fikir. Lagi sekali saya tanya dia, abang betul ya bang? Dia kata betul. Kalau abang tak mau bagi kat saya pun, abang ikut saya bawa pergi kedai lepas tu, abang tolong beli kat saya. Dan dia kata lah tu kita tak fikir banyak, tarik 50 bagi dah. Dah bagi 50 pun hati duk gulma dah. Ni bukan RM5, 50 dah. Nah, mau tak apply kita billionaire dekat 50 apa 500 pun boleh bagi billionaire. Kita pun duk ada tak tentu arah. Duk fikir nah. Lasi saya pun follow dia. Follow tengok. Oh, memang betul dia pergi beli susu. Saya follow dia betul. Memang betul dia pergi beli susu. Memang betul dia pergi beli pampers. Yang tu orang susah. Tak apalah kita tolong kena. Ada satu hari saya tengah duduk makan satu hamba Allah mai tu dengan mata tutup sebelah dengan tongkat dengan terketak-ketak. Mai minta makan. Kita tengok punya daif lah dia. Kesian dia tak apalah tarik 10 bagi kat dia lah. Pakcik pergi makan lah. Lepas 15 minit tengok dia pergi Toto Magnum. Dia bagus dia duduk beratok kat Toto Magnum. Tongkat hilang. Mata punya tu pun hilang. Saya tak haram tu jadi. Itulah first time saya masuk Toto tu kan. Saya masuk pergi minta beli RM10. Bagi beli RM10. Tak ada muka nanti pecah ni. Kan? Tuan-tuan, dia boleh perkena kita lagu tu. Dia main lah, cakap lah, lapar lah, tak makan lah, baru keluar hospital lah, yang tu lah, yang ni lah, mata operation lah. Tengok, terketak-ketak dia boleh buat. Sehari dia boleh turun motor AS5, lepas 5 minit, nak jadi cerita pula, saya pergi lalu tahun itu. Elok saya pun lepas makan, pegang motor keluar-keluar, saya tengok, dia ni bukan tadi main pau kat aku RM10 lah. Saya turun-turun masuk terus kan, walaupun nak masuk Toto tu sekarang, tapi saya masuk ambil main beli RM10 aku tak lain kan. Pergi kejut terus ya. Tak, dia boleh perkenal kita orang tu kan. Ada orang dia jenis kaki macam tu. Kalau kita tak tahu tak apa kan. Kalau tak tahu tak apa lah kan. Pergi dah nampak lah, pergi balik 10 tu kan. Kalau kita tak tahu, kadang-kadang ada orang dia tipu kita, tang situ dapatlah 2 pahala. Satu pahala bagi, satu pahala kena tipu. Dapat ada 2 pahala tadi tu kan. Tapi kalau dah tahu, jangan biar bagi orang tipu kita kan. Tapi kalau dalam hidup ni tuan-tuan tak tahu, saya tengok banyak sangat orang yang susah. Kita duduk di Pulau Pinang tuan-tuan, orang duk cakap macam AI lah, teknologi itulah, artificial intelligence lah, boleh buat macam-macam benda. Tapi yang susah-susah lah. Kadang-kadang jiran sebelah rumah kita, berapa hari dah dia tak makan, kita ambil tahu lah, kita peduli tak pasal dia. Jadi ini sikap yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar pun sama, Sayyidina Umar pun sama. Dulu bila kita baca kisah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar selalu kata, aku selalu kalah dengan Abu Bakar.
Pasal apa? Bila mana Sayyidina Umar keluar tengah malam nak pergi hantar makan rumah orang susah, tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar lebih awal hantar makan. Dia orang yang lebih awal hantar makan. Kan? Kita sebulan kawan tu buka puasa tak makan apa, kita makan sedap-sedap. Kan? Makan kita cari paling bestnya. Kan? Tak mau berai cak rambutan, tak mau, dia mau berai pusa gol 1121. Siap ada cok ni. Ada nombor lagi beras tu. Dia kira makan lah. Dia peduli tak tentang orang keliling dia yang susah. Jadi salah satu sikap yang bagus kita contoh sahabat Nabi yang kita duk baca ni adalah kita peduli dengan orang yang ada di sekeliling kita. Kan? Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca malam ni dapat mengambil manfaat, dan kita akan sambung lagi pasal bab Sayyidina Umar banyak panjang cerita di sini. Banyak riwayat-riwayat yang dibawa kepada kita. InsyaAllah kita akan baca pada kuliah-kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah, kelemahan, kekurangan daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.